like a Hellcat. Assalamualaikum, hai semua. Saya adalah Cikgu Azhar Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan teruskan dengan tajuk 1.12 iaitu tajuk Sains KSSM tingkatan 5, Faktor Pertumbuhan Mikroorganisma. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini ada satu sahaja iaitu kita nak menyenaraikan 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, sebelum kita mula, cikgu nak tanya, kenapa mak kita, mak cikgu ke, mak awak ke akan masukkan makanan ke dalam peti ais? Kenapa dia tak letak atas meja je? Pernah tak terfikir kenapa masuk dalam peti ais? Kenapa tak masuk dalam almari ke? Kan? Okey, soalan cikgu yang kedua. Kenapa dalam ward hospital sangat sejuk? Cikgu pernah tanya soalan ni dan ada murid jawab apa tahu? Sebab ada aircon, cikgu. Ya, betul ada aircon. Memang aircon bagi sejuk. Tapi kenapa hospital letak aircon banyak-banyak sampai sejuk? Must be a reason why. Soalan cikgu yang ketiga. Kenapa kita kena masak air sebelum diminum? Kenapa kita tak minum je air pipe? Kenapa kena masak air? Why? Kenapa mak awak masak air? Kenapa semua orang masak air? Soalan cikgu yang keempat. Kenapa baju yang disidai di dalam rumah semasa hari hujan akan berbau hapak? Pernah bau hapak? Dia macam bau busuk sikit jika dibandingkan dijemur di bawah cahaya matahari yang terik. Kenapa baju dalam rumah tu kan, kalau sejuk bau dia macam hapak-hapak kan? Kalau compare kita jemur dekat bawah matahari yang panas. Kenapa? Next, soalan kelima. Kenapa kita kena mandi guna sabun? Kenapa kita tak guna air je? Kan air ada senangan. Kenapa susah-susah beli sabun? Kan ada sabun perisa tu, perisa ni. Kenapa kena guna sabun? Cuba fikir kenapa? Sebab nak main buih je ke? Next, soalan cikgu yang keenam. Kenapa doktor gigi atau dentist akan kata gigi awak akan cepat rosak kalau awak tak gosok gigi? Adakah awak gosok gigi guna berus gigi je? Tak, awak akan letak ubat gigi kan? Kenapa gigi akan cepat rosak kalau awak tak gosok gigi? Cuba fikir kenapa. Kenapa dentist suruh gosok gigi guna ubat gigi? Apa yang ada dalam ubat gigi tu? Soalan cikgu yang ketujuh. Kenapa jeruk buah, tahu tak jeruk? Kan? Dia lagi tahan lama dari buah-buahan segar. Okey, ni buah-buahan segar, fresh. Okey, ini adalah jeruk. Biasanya awak akan rasa jeruk ni masam kan? Kenapa? Kalau jeruk yang masam ni, dia boleh tahan sampai 2 tahun. Tapi macam kita punya buah-buahan segar ni, dalam masa seminggu, 2 minggu dah rosak. Tapi jeruk boleh tahan 2 tahun. Kenapa dia boleh tahan lagi lama daripada buah-buahan segar? Dia dari buah segar juga. Tapi bila dia jadi jeruk, dia tahan lama. Apa yang ada dekat jeruk tu? Next, mari kita tengok kenapa ikan kering lebih tahan lama daripada ikan segar. Okey, ini ikan kering, ini ikan segar. Ini adalah udang kering. Soalan cikgu, kenapa ikan kering atau udang kering dia boleh tahan bertahun-tahun compare dengan ikan segar? Ikan segar ni kalau kita letak atas meja pun sehari je dah bau macam busuk kan? Kenapa ikan kering lagi tahan lama?
Jadi, sebenarnya semua ni ada kaitan dengan mikroorganisma. Okey, mari kita mempelajari apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Yang pertama, mikroorganisma suka hidup dalam, okey, kita tengok yang first adalah suhu. Awak rasa dia suka yang mana? 5 Celsius ke, 35 hingga 40 Celsius ke, 120 Celsius. Okey, yang mana yang sejuk? Yang sejuk adalah 5 Celsius, yang panas adalah 100 Celsius ke atas. Awak rasa bakteria suka yang mana? Ya, betul. Dia suka suhu yang biasa. Ini kita panggil suhu bilik. Bukan bilik awak Kita memang panggil dia suhu bilik. Alright, 35 hingga 40 atau kita panggil 37 Celsius. Macam tadi 120, ingat tak air masak tadi kan? Kenapa kita kena panaskan air? Ingat tak 5 Celsius sejuk? Kenapa awak dekat hospital sejuk? Kerana ni lah mikroorganisma dia tidak aktif tempat yang sejuk atau terlalu panas. Okey? Yang kedua adalah cahaya. Awak rasa bakteria ni atau mikroorganisma ni dia suka tempat yang terang ke tempat yang gelap? Dia suka tempat yang gelap. Betul. Yang ketiga adalah pH. pH, adakah dia suka alkali ke, neutral ke, asid? Awak rasa mikroorganisma suka yang mana? Ya, dia suka neutral. Apakah contoh neutral? Inilah air pipe. Dia suka air pipe. Sebab tu dia boleh ada banyak dalam air pipe. Sebab tu awak kena masak air. Itu dia dah pergi kat suhu tadi. Yang tadi kan ingat tak kita kena sabun tangan? Kan guna sabun. Sabun tu adalah sejenis alkali. Ingat tak jeruk tu? Kenapa jeruk tahan lama? Kerana jeruk adalah dia letak cuka. Dalam cuka ada asid. So, mikroorganisma tidak aktif pada pH asid ataupun alkali. Okey, dia hanya suka neutral, pH 7. Next, kelembapan. Mikroorganisma suka tempat yang kering ke yang lembap? Cuba teka. Ya, betul. Dia suka tempat yang lembap. Sebab tu, baju yang lembap, dia akan bau hapak sebab mikroorganisma ada dekat situ. Ataupun ikan segar. Ikan segar kan ada air kan. So, dia lembap. So, mikroorganisma suka tempat yang ada air. Tetapi kalau ikan tu jadi ikan kering, dia dah tak suka. Dia dah tak aktif sebab dah tak ada air. Faham tak sampai sini? Okey, yang kelima adalah nutrien, makanan. Mikroorganisma suka tempat yang ada makanan ke tak ada makanan? Mestilah tempat yang ada makanan. Senang kan? Okey, bab 1.12 telah tamat. Mari kita jawab soalan praktis formatif 1.12 bersama-sama. Ada satu soalan je. Soalan dia adalah nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Ingat tak? Mula-mula kita belajar apa tadi? Ya, pandai suhu. Yang kedua, cahaya. Ketiga, nilai pH. Yang keempat, kelembapan. Dan the last one tadi apa? Yes, nutrien. So, kelas, ini saja tajuk kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham tajuk 1.12 dengan baik dan dapat jawab soalan dengan betul. So, jom subscribe dan like channel cikgu untuk mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.